company A, ada berapa banyak company? Ada berapa banyak? Kalau you nak buat database untuk company, okay, ada berapa banyak company yang berapa banyak company yang ada? Mestilah satu kan? Satu. Itulah kan sebab you nak buat company, you nak buat database untuk company tu, right? Jadi nama company satu, address satu, phone number satu, semua tu. Jadi perlu tak you simpan data tu dalam your database? Perlu. Kenapa perlu? You simpan dalam database. Jadi maknanya you ada table. Ni contoh sales pet store ni. Maksudnya you ada table untuk store ni, sales pet store. Dan dalam table tu tersimpan hanya satu record je sebab dia ada satu company kan. Nama company, alamat company, nama company, perlu ke tidak saya tanya? So tak perlu kot sebab dia hanya satu company saja. Dia ada satu company dan dia adalah owner of the database kan. Ya, betul. Jadi dengan kata lain, apabila kita buat database untuk seseorang atau satu-satu company, butiran company tu tak perlulah masuk dalam database sebab you nak buat database untuk dia. Faham tak? Faham ya? Jadi sebenarnya you sekarang adalah database designer, database developer, you nak buat database untuk company ni. Jadi kenapa nak simpan data orang, kenapa nak butiran company tu you nak simpan dalam database sedangkan orang tu yang suruh you buat database, betul tak? Betul. Jadi tapi you akan letakkan nama dia, alamat dia semua perlu adalah dekat dalam receipt nanti, dekat letterhead surat, dekat dalam receipt punya tu, dekat situ you akan letak kemudian itu masa reporting. Faham? Okay. Jadi dengan kata lain, sekarang ni you hanya nak buat database pasal proses cat sitting je. Jadi janganlah masuk suspect store punya benda tu dekat dalam ni. Keseluruhan tu adalah suspect store punya aktiviti. Faham? Jadi yang tepi ni you kena buang. Di tepi yang suspect store ni benda tu you hanya fokus. Okay. Sekarang ni bila saya tanya customer dengan cat, you boleh guna customer, boleh guna cat owner pun boleh. Sekarang you nak fokus on cat kan? Cat sahaja kan? Okay, jadi bila cat saja you boleh pakailah cat owner ke mana. Tapi kalau katakan company ni dia juga ada buat untuk selain daripada cat, other pets, cat ke dog ke rabbit ke hamster ke apa-apa kan. Jadi tak sesuai lah pakai cat, you akan pakai apa, pets ke kan. Jadi kalau you pakai pet, jadi cat owner tu jadi pet owner lah. Ataupun kalau tak jadi kalau you letak owner saja, jadi owner ni ada macam-macam, very general. Jadi dia taklah pet owner. Jadi you akan situ ada cat owner dengan cat ataupun pet owner dengan pet. Okay. Tapi sekarang you nak fokus pada cat saja ya. Okay. Tapi hanya saya nak tanya ni, cat sitting ni maksudnya apa? Cat sitting services. Penjagaan untuk kucing. Kucing. Penjagaan kucing ke ataupun macam vet untuk kucing ke ataupun macam servis untuk grooming dia, untuk cuci, untuk mandikan dia, bersihkan bulu dia, potong kuku dia, yang mana? Macam hotel lah. Kira hotel lah. Hotel lah. Macam kat hotel. Ada banyak ke bisnes kat hotel ni? Jadi apa you buat tu? Saya rasa daripada situ lebih baik you kembangkan you punya database. Dia lebih kepada cat shop ataupun boleh cat sitting. Dia meliputi you kata nak cat saja kan, you pencinta kucing. Jadi cat you punya company tu akan offer hotel. Maknanya kalau macam sekarang raya dia nak keluar, lepas tu dia akan letakkan kucing tu kat situ kan. Tu satu. Lepas tu yang kedua, you juga ada sediakan servis untuk mandikan dia, untuk cuci, grooming, potong kuku dia, semua tu. Itu adalah services. Satu adalah hotel. Dia panggil cat house ke cat hotel ke apa yang dia panggil? Terms yang dia panggil? Cat hotel lah saja.
Cat hotel lah. Okey lah, nama glamour letak cat hotel, cat services, and satu lagi adalah dia punya ni cat shop. Pet shop tu maksudnya makanan kucing, barangan kucing, segala benda-benda ni. Jadi dia ada 3 benda tau yang you boleh buat, yang agak popular sekarang. Jadi satu adalah vet tu lain lah, vet tu mesti ada doktor. Macam you punya adalah commercial punya. Commercial maksudnya ada satu untuk kalau macam hotel, tapi you hanya ada simpan cat. Lepas tu yang keduanya adalah dia punya services. Services tu banyak juga sebab ramai kan yang datang cat untuk apa-apa semua. Dan satu lagi yang saya nampak yang banyak trend sekarang adalah cat shop. Cat shop adalah dijual barang-barangan cat ni. Jadi you boleh buat combination of these three. Kalau tak nak 3 ni, kalau tak nak hotel, makna you akan buat servis. Servis dengan penjualan barang-barang, ataupun you ada 3 orang kan, 3 orang buatlah tiga benda ni, satu hotel, satu untuk services, satu lagi adalah untuk barangan. Jadi you punya shop ni adalah besar maksudnya dia provide lah 3 benda ni. Jadi you boleh tengok masa raya jadi ramai yang mungkin letakkan kucing tu dekat tempat you. Dan waktu yang sama, bila kita tak kucing, jadi you provide juga servis untuk mandikan dia, untuk potong kuku dan sebagainya. Kan? Lepas tu, makanan pun dia provide je. Jadi semua 3 in 1. Okay? Jadi, dia seelok-eloknya adalah yang betul. You kena cari satu kedai. Kalau you tak pergi pun, at least you ada satu kedai yang you boleh imagine, yang you boleh tengok, mungkin you boleh pergi, dapatkan brochure mereka, tanya-tanya macam tu. Lagi bagus. Okay. Jadi kalau dia orang ada sistem, tak ni lah. Kalau dia tak ada sistem, tak ada database, itulah peluang you untuk buat database untuk mereka. Ya, sebab bila nak buat database, you kena faham aktiviti dia. Tapi kalau you nak buat, tapi you tak faham, macam mana nak buat? Faham? Sebab nanti lepas ni, you kena tahu aktiviti, lepas tu you kena tahu macam servis tu servis apa. Lepas tu apa data yang you nak simpan, dan bila servis tu apa benda, berapa harga dia, apa benda. Jadi kena faham benda tu. Kalau nak faham, you kena adalah benda tu baru you boleh faham. At least dia ada physical shop, ataupun you boleh tengok brochures ke mana, ataupun you boleh tengok website mana yang ada. Kadang-kadang dalam website pun ada, dia yang ada offer. Kan? Ada offer kan? Jadi you bolehlah cari dalam tu. Jadi benda tu akan membantu you. Faham? Jadi kalau kita tak pergi, kita tak search benda-benda info ni, jadi kita hanya based on kita punya. Kalau based on kita, macam kita jaga kucing kat rumah je lah kan? Betul. Jadi ini you kena tengok dari segi business and transaction. Business transaction. Jadi makna yang pertama, dia sama je, cat owner dia akan hantar cat. Dia hantar cat, lepas tu cat ni mungkin dia akan ambil servis. Jadi sebab itulah you kena hantar macam ni. Cat owner send cat, contoh. Itu satu rules. Lepas tu yang rules kedua adalah cat get service. Rules kedua. Okay. Itu kalau untuk servis tadi. Jadi dalam servis tu pula you kena identify lah servis apa. Shampoo ke, mandikan ke, potong kuku lah, apa lagi, gunting bunga lah, apa, saya pun tak faham sangat kan. Itu services. Tapi you kena tahu servis tu, servis dia, jenis-jenis servis, mungkin harga dia dan apalah. Itu dari segi servis. Lepas tu, satu lagi adalah orang tu hantar cat, tapi cat tu bukan untuk servis, cat tu untuk hotel contoh. Jadi cat tu dengan hotel, dengan bilik lah, apa dia, cage dia panggil cage cat dengan cage dia lah, sangkar dia kan. Jadi you kena, bila cat tu hantar, owner tu hantar cat, jadi you akan tetapkan cat ni dekat cage mana. Faham? Jadi cat dengan cage. Lepas tu satu lagi,
cat owner ni dengan cat tu tak perlulah kalau dia nak beli barang, cat owner beli barang je lah. Jadi cat owner dengan bukan cat owner, ini customer lah. Jadi you boleh juga pula cat owner dia boleh jadi customer juga. Maksudnya dia tak buat kucing tapi dia datang sana untuk beli barang. Jadi instead of tapi you buat dulu cat owner, lepas tu lagi satu customer. Jadi mungkin data dia akan sama nanti, attribute dia mungkin sama. Mungkin lah. Ataupun mungkin you akan letak satu, kalau yang satu customer, customer beli barang. Jadi beli barang you akan tengoklah, ataupun mungkin you letak situ cat owner beli cat material contoh. Jadi cat material tu adalah produk. Jadi produk tu ya adalah berapa jenis produk dia. Pasir ke, makanan dia ke, apa lagi, apa alatan dia ke. Macam tu. Jadi dapatlah benda yang nampak agak menyeluruh kan. Macam tu. Jadi kalau nak lagi macam barang tu tadi yang produk tu siapa yang supply. Tapi kalau you tak nak scope you tak nak masuk supply pun tak apa. You hanya fokus pada cat owner dengan untuk dengan cash tadi, dengan services, dengan dia beli barang. Tapi kalau nak tambah barang tadi pula, barang tu supply by supplier mana, contoh. Ada lagi satu, jadi nampak tak dia punya link dia tu. Jadi buat, nanti sekejap lagi ni buat, you sekarang buat, cuba buat rakalkan dia, tulis dengan tangan. Ataupun nak ubahkan kat sini pun boleh. Siapa nak ubah sini? Jadi eloknya, sebab you 3 orang kan, eloknya 3-3 ni buat dulu. Buat dulu, jangan tengok je, sebab bila tengok kita macam dah tengok pada kawan. Buat sendiri dulu. Buat and then you ambil gambar dan post dalam Telegram. Tak buat sekarang. Sekejap je, 5 minit je, pakai handwriting je. Dalam tak sampai 5 minit pun. Buat sekarang dan masuk dalam Telegram. Buat sekarang. Tak, nanti. You buat semua sekali. Setiap seorang tu buat semua sekali sebab saya nak tengok you punya understanding, kefahaman ni betul ke tidak. Buat sekali semua buat. Lepas tu nanti you akan compare. Nanti tunjuk kat saya. Nanti share dekat dalam Telegram. Buat sekarang ya, dalam 5 minit ni. Do you know what this is? This is hope for you. Why? Because it's trash can and not trash cannot.
owner pergi pada cat. Arrow tu jangan ya. Siapa yang ni? Nas Nas. Dia bukan one way. Dia adalah line, dia adalah link, relationship. Kalau bila arrow, dia macam arrow adalah flow. Ini bukan flow. So you have the relationship between cat owner dengan cat dengan service. Okey, itu tapi tadi kan ada cat dengan servis, cat dengan apa tadi? Cat dengan hotel kan? Lagi satu, cat dengan bukan cat owner beli barang kan? Beli. So rider, you punya rider dah tak ada kat sini. Maknanya itu yang saya kata ada ya kemudahan rider dia hantar cat tu. Ada ya? Ada je. Oh. Jadi you tengok kalau cat owner send cat, okay. Dia bukan rider ni bukan pick up services kan? Rider tu pick up cat kan? Ya betul. Jadi you punya, sebab tu buat dalam bentuk kotak dan line. Jadi ni tak nampak. Ni cara dia punya diagram tu tak jelas. Okey, buat dalam bentuk kotak dan line. Okay, next. Yang lain dah siap. Cepat. Sekejap. Share. Mana? Sekejap. Cat owner, cat, pet shop, cat. Janganlah buat semua sekali situ. Buatkan 3. Sebab dia tu adalah benda yang berbeza. You pergi cat dengan cat pet shop. Satu adalah servis. Cat dengan shop. Bukan cat dengan shop. Cat dengan hotel. Cat dengan servis. Buat balik. Jadi satu lagi yang shop tu bukan cat yang pergi shop. Okay. Kan? Cat pet shop tu. Bukan cat dengan shop. Jadi kadang-kadang owner ni dia beli memanglah untuk cat, tapi dia bukan beli untuk cat tu sahaja. Dia beli mungkin pada yang lain-lain. Jadi yang beli tu adalah owner. You nak relationship dia adalah antara owner, customer dengan shop tu. Dengan barang. Shop tu maksudnya produk. Tak payah pakai shop, pakai produk. Okay. Tapi kalau you buat cat dengan pet shop, maksudnya you nak cat dengan shop tu. Contoh kalau macam kita, anak budak dengan baju. Jadi you kena matching lah budak dengan baju tu. Tapi yang ini bukan. Kecuali kalau you nak peruntukkan, kalau you beli makanan kucing tu khas untuk kucing tu. Itu je. Tapi sekarang tak adalah. Hanya yang you punya relationship ni antara owner tu atau customer, dia nak beli barang, produk tu. Jadi shop tu dalam istilah saya, tapi dia sebenarnya shop tu adalah produk. Customer akan beli produk. Okay? Faham? Betul kan? Betul kan dia hantar lagi? Mana yang satu lagi? Cat owner, cat, hotel, cage. Okay, jadi macam ni cat owner, cat, cat, hotel, cage. Ataupun mungkin cat tu pergi ke cage terus. Tak payahlah hotel tu maksudnya cage lah. Oh, okay. Kan? Jadi hotel tu untuk manusia, human, tapi untuk kucing cage lah. Okay. Tukar case je lah, madam. Ya, tukar cage. Tapi yang rider ni, rider ni dengan siapa? Rider antara custom ambil daripada shop kepada hantar kepada customer. Ya, memang dia ambil dari shop. Tapi sekarang you kena ingat, kita ni adalah buat data, berkaitan data dengan transaction. Benda-benda ni memang untuk shop. Tapi rider ni dia ambil apa? You nak kena tengok apa relate dia. Kaitan dia dengan apa? Rider tu dia akan ambil apa? Kucing. Kucing. Jadi you punya line tu antara rider dengan cat. So saya kena tambah cat lagi satu lah. Kan you ada cat Bukan, tu. tak payah services. Okay. Beli kat cat, services tak payah. Kenapa? Supaya kita boleh tahu rider ni ambil cat yang mana. Katalah cat tu hilang kan. Jadi kita tahulah rider mana yang
yang cat tu, yang hantar cat tu. Sebab tu you kena ada relationship between rider dengan cat. Faham? Faham. Dia duduk kat cage mana tak kisah. Tapi sekarang rider nak ambil cat, dia pick up cat dan dia nak send cat to the owner kan. Jadi rider tu akan ambil cat dan rider pun ada connection dengan owner sebab rider tu akan pergi jumpa owner. Dia nak tahu owner tu mana. Jadi dia kena hantar cat tu pada owner. Faham? Faham Madam. Betul kan? Okay. Betul kan? Cepat. Dah. Buat lagi betul kan? Anas? Mana Anas? Okey. Next. Alah, ni simple sangat pula kamu ni. Mana pula? Cat owner pada cat, lepas tu cat tu berapa services tadi. Takkan kalau you buat grooming je satu. Takkanlah grooming je kan? Service. Lepas tu kenapa delivery? Delivery ni adalah satu verb. Okey, sekarang ni kita tak buat lagi dia punya verb. Kita hanya nak tengok kaitan dia, connection dia pada semua benda. Jadi nanti kita baru. Jadi cat ni dengan delivery siapa yang buat? Yang buat adalah rider. Jadi you nak connect cat tu dengan rider. Sebab cat ni semua di banyak yang kotak-kotak ni semua noun tau. Delivery ni adalah dia punya verb. Transaction dia, proses dia. Betul kan lagi? Betul dan post lagi. Cepat. Sebab tu saya suruh buat. Jadi bila seorang buat kan, tengok je semua. Jadi semua buat tengok. Salah aja semua. Buat lagi. Lepas tu ambil gambar. Macam tu ke Madam? Okey. Saya bercakap seorang rupanya. Saya tertutup tadi. Okey. Dah betul kan? Cat owner pada cat pada service, cat rider. Dah. Lagi satu apa? Cat service, satu lagi apa? Cat dengan cage kan? Apalah cat dengan cage. Okey. Yang saya buat tu ke? Ni sekarang saya tengok yang Anas Anas, okey jap. Anas, you punya ni cat owner pada cat pada service dah okey. Tapi tadi kan ada cage kan? Hotel. Tambah je lah cat pada cage. Dia ada dua kan? Kan saya kata cat ni dia ada dua. Satu dia ambil services, dia get service. Satu lagi cat ni mungkin dia hantar untuk hotel, untuk cage. Tapi saya buat untuk hotel, saya cage sajalah, bukan services. Sekarang saya suruh you buat semua. Yelah, tapi Anas kena service dengan cage, saya untuk hotel cage saja. Ya, tapi bila lukis ni saya nak you lukiskan semua. Buat tiga-tiga lah. Saya nak you buat keseluruhan. Ya. Okay, cat owner, cat hotel, cat service. Okay. Okay, cat owner, pet product. Kalau you dah pakai cat, semua pakai cat lah. Janganlah pet pula. Okay, Madam. Jadi standard. Kalau semua pakai cat owner, cat hotel, cat service, cat product. Rider ni mana? Rider. Kita ada rider kan? Ambil rider. Okay. Kalau rider tu dari cat. Buat balik. Semua kena semua ya. Semua. Bukan you ambil you punya bahagian, you punya part je. Sekarang ni kita nak tengok keseluruhan. Keseluruhan aktiviti for this company. Buat lagi cepat. Tu banyak. Cepat buat lagi. Hantar lagi.
Yang ni ada comel lah, ada comel. Cat owner ada cat rider, okay, cat hotel, cat service, okay. Jadi ini cat product, okay. Jadi ni ada you tengok. Ya. Jadi you tulislah dekat line tu, makna cat owner, own cat ataupun own cat, own. Owner own cat. Lepas tu cat dengan rider ni, rider fetch cat kan. Lepas tu rider dengan cat owner, rider send cat. Send kan, rider dengan cat owner send kan. Lepas tu cat dengan cat hotel, cat stay. Berapa macam tu lah. Cat stay at cat hotel. Lepas tu cat service, cat get cat services. Okay, cat owner, cat product. Cat owner buy cat product. Faham? Nampak dah agak clear kan? Jadi kalau tak nak pakai cat ni, sebab you understood lah, you punya ni memang cat. Jadi tak payah letak cat. So yang satu tu owner, cat, dan you dapat hotel. Hotel ni mungkin kalau you tak nak pakai hotel, pakai cage ke, atau kalau nak nama cantik, sedap hotel lah kan. Ataupun you nak ambil sebab ini akan jadi nama entity. Jadi nama entity nanti banyak. Nanti dia jadi table. Jadi table nanti banyak. Okay. Jadi you boleh je tukar services sebab semua ni adalah bawah cat. You nak pakai apa? Cat sitting You still nak pakai cat sitting? You buatlah nama yang glamour sikit. Cat apa? Cat. Cat. Boleh lah apa-apa tapi cat lah. You jangan cat tu mesti ada nama cat tu Jadi yang inilah. Jadi bila you dah ada ni, jadi nanti baru you akan buat satu persatu. Faham? Satu persatu ni. Nanti you akan identify dia punya attribute. Lepas tu nanti yang ini saya nak you bahagikan. Sebab kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You ada 6 orang. Jadi bahagi, ambil seorang 2. Faham? Seorang 2 you buat daripada awal sampai habis. Maknanya sekarang you dah ada dah dapat dah gambaran dia, and then you buatlah business rule dia. Business rule dia nanti saya ni saya tunjukkan macam ni nak buat. Cat owner dengan cat. Right? Cat owner dengan cat. Okay, nanti kita tengok Kita tengok dekat dalam apa? Dalam Telegraph. Tu panjang ni. Tu yang ni kan. Cat owner. Own cat. Okay. So nanti saya dia punya activity 1 cat owner own cat. Jadi dia punya DR1. Okay, satu adalah one cat. Ini yang panjang nak buat ni. Cat one cat owner own one cat. One. Nombor 2, one cat owner own many cats. One. Okay, nombor 3. Okay. Many cats owned by many cats owned by one
owner. Many cats pula. Many cats owner. Own. Many cat owner own. Many cat own one cat. Okay, you tengok ni. Tengok dekat Telegram. Okay, contoh yang pertama antara cat owner dengan cat Nampak tak? Nampak madam. Okay, activity cat owner own cat. Jadi BR1 dia adalah one cat owner own many cat. Nampak tak? Yang susahnya lecehnya bila cat owner you kena pakai underscore. Jangan ada space jadi kan panjang kan. Jadi mungkin you boleh pakai owner ke sebab ini benda yang ni. Terpulang kat you. Ini dia panggil convention name. Jadi bila cat owner kan leceh kan nak type underscore lepas tu ada tag owner. Tapi kalau you nak pakai okey je, tak ada masalah. Alright, so the first one cat owner own one cat. Betul lah kan? Betul kan? Betul logik Okay. Jadi sekejap. Okay, yang pertama ni betul. Okay, yang kedua, one cat owner own many cats. Betul ke salah? Betul. Betul lah. Dia ada banyak cat kan. Dia hantar 2-3 cat dekat tempat ni, shop ni. Betul kan? Okay, nombor 3. Many cat owner own one cat. Salah. Kenapa salah? Satu. Tak banyak owner yang memiliki satu je kucing. Kadang-kadang ada banyak. Satu je kucing tu maksudnya satu kucing yang sama. Faham? Kalau kita kata kucing je, kucing ada banyak jenis. Tapi ini sekarang one same cat. Okay, satu kucing yang sama. Jadi macam mana you nak buat sebab kucing ni ada identiti dia. Jadi mana dekat cat table ni nanti you akan ada identiti, ada cat number. You ada bagi nombor kat cat ni. Jadi nombor kat cat ni, lepas tu you kena identify lah cat ni mungkin jenis apa, warna bulu dia apa, lepas tu jenis apa-apalah. So sebab tu you kena describe. Jadi cat ni macam manusia lah kan, manusia. Jadi student ada ramai. Jadi macam mana you bezakan antara satu student dengan student yang lain. Sama juga dengan cat ni. Cat ni ada banyak. Macam mana you bezakan satu cat dengan cat yang lain. Faham itu akan jadi attribute dia lah nanti. Jadi the first one betul, second one Betul. third one Many cat owner. betul. Tadi kata apa? Tadi kata betul salah. Ada apa dia? Tak. Sekarang you kena tengok. One cat owner, seorang, okay, dia own satu, many cat, betul lah kan? Dia ada banyak cat, betul. Jadi kan saya dah terangkan tadi, satu cat yang sama, owned by many cat owner, betul? Salah. Betul? Salah sebab dia kena apa tu kucing yang sama. Kucing yang sama mestilah ownernya satu je. Mana boleh Mana banyak. Betul tak? Betul. Betul ke salah? Salah. Dia sebenarnya ayat tu, dia tulis itu many cat owner own one cat. Dia punya tu adalah one cat have many owner. Betul ke salah? Salah. Salah. Jadi bila salah, okey, yang ni yang bawah ni final BR1 ni saya tulis many cat owner own many cat sebab bila dia memenuhi tiga-tiga ni. Tapi disebabkan yang nombor 3 ni salah, jadi yang BR yang buat atas tu adalah salah lah sebab dia memenuhi 2 je. Jadi dia punya yang sebenar adalah final BR1 adalah apa?
Yang sepatutnya BR1, final BR1 dia apa sepatutnya? One cat One cat owner many on cats. many cat. One cat owner. On many Many cats. Okay, good. Betul lah tu. Ya. One cat owner own many Many cats. cats. Yes. Okay. Jadi dah dulu one tu. One tu. 1M. One tu. 1M. Ni one to M ya. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya you punya ni okay, jadi yang sebenarnya yang betul punya adalah ni. Nombor 2 tu. Yang betulnya jadi masa tulis dekat report janganlah tulis yang hijau-hijau ada pula tanda betul tanda salah kan. Jadi ini adalah untuk you buat. Untuk you saya nak tunjuk you boleh faham yang mana betul yang mana salah. Jadi you punya yang sebenar adalah yang ini. Ni. Jadi dalam report you kena buat yang bawah ni lah. Activity 1, cat owner own cat. So BR1, one cat own. Owner own one cat owner own many cats. So your final BR will be one cat owner own many cats. Faham? Faham tak? Okay. Tapi kenapa dia jadi one to M? Bukan M to N? Bukan many to many? One cat satu. Kenapa dia jadi one to many? Bukan many to many? Kenapa? Owner dia satu je. One cat. Owner dia satu je. Owner satu sebab dia hanya memenuhi 2 rules je. Rules pertama dan kedua. Kamu ni penat buat 1, 2, 3, 1, 2 betul salah. Betul? Jadi dia tidak memenuhi 3 rules. Kalau dia memenuhi 3 rules baru dia jadi many to many. Faham? Dia terpulang lah, dia tengok lah mana satu. Ada juga kemungkinan jadi many to one, bukan one to many. Tengok ayat your rules tu. Faham? Faham tak? Jadi kalau dia memenuhi 3 yang macam yang atas ni, yang saya tulis aktiviti yang pertama sekali. Kalau dia memenuhi 3 barulah dia many to many. Kalau dia memenuhi 2 jadi dia tak boleh jadi many to many. Faham ya? Okay, jadi sekarang tugas you adalah you kena buat semua ni. Satu adalah owner dengan cat dah buat. Satu lagi adalah owner dengan rider dengan cat dengan hotel, cat dengan cat dengan mana apa tadi? Services and also the owner dengan product. Jadi bagi-bagikan. Jadi orang ni buat dua. Jadi you kena buat daripada business rule ni. Jadi daripada business rule ni, you can identify the attribute dan juga connectivities dia. Lepas tu nanti baru digabungkan. Okay, you dah buat, hantar dekat sini. Jadi saya boleh tengok. Okay, dan kita boleh juga prepare untuk your report. Benda-benda ni dah boleh masuk dah. Kalau dah confirm betul, masuk je lah dalam report. Jadi lepas ni, ini sekarang you dah buat ERD. Lepas buat ERD, you dah buat business rule. Dan lepas buat business rule, you buat ERD. Tambahkan dengan attribute semua tu. Lepas tu dalam waktu yang sama, tambahkan juga sampel data. Masuk sampel data, contoh saya tulis sini cat kan, cat. Owner dia Ali. Daripada attribute tu lah, Ali, phone number dia 0122222 contohlah. Lepas tu alamat dia mana? Okay, ini Ali. Lepas tu Ali, katalah saya kata Ali je lah attribute ni. Ali dia own cat. Cat dia apa panggil? Pussycat. Okay lah, katalah pussycat Lepas tu Ali juga ada apa nama? Cat. Tommy. Antailah Tommy, okay. Right? Jadi dekat sini you dah tahu Ali Pusi, Ali Tommy. Maksud dia apa? Kalau ini. Ali Pusi, Ali Tommy. Maksudnya one tu apa yang banyak? Ali Pusi, Ali Tommy. Dia memenuhi rules yang mana satu? Yang pertama. Yang pertama tu. Yang pertama. Ya, dia ambil pertama tapi rules mana? Yang kedua lah kan?
Oh. One cat own many, one owner own many cats kan? Kan? Jadi sebab Ali ada pusi, Ali dengan Tommy. Satu lagi Abu, apa nama? Comel. Contoh Comel. Jadi Abu Comel. Jadi Abu Comel tu dia memenuhi nombor 1 kan? Ya. Lepas tu saya tanya tadi yang kenapa yang nombor 3 tu tak betul? Boleh tak Ali Comel? Ni saya kata, boleh tak Ali dengan Comel? Boleh tak saya kata Ali dengan Comel? Boleh atau tidak? Tak. Dan Comel. Saya tanya ni, boleh atau tidak? Yes, tak. Kenapa tak? Tak, yang Comel ni sebenarnya siapa punya kucing? Ali. Tak, tengoklah saya type mula-mula tu Comel ni Abu kan. Oh, sorry. You tak nampak. Alah, sorry. Okay ni. Oh. Ni siapa ni? Ana, Shazlin. Ya. Okay, Ali Pusi, Ali Tommy. Ali Pusi dengan Ali Tommy. Ali Pusi dengan Ali Tommy dia memenuhi yang rules yang mana? Nombor 2. Nombor 2, okey. Abu Comel, jangan ambil yang nombor 4 ni. Jangan tengok yang nombor 4. Abu Comel yang nombor 1. 1. Okey. Okay, saya tanya Syuhada. Ali Comel yang nombor 4 ni boleh ke tidak? Ali Comel nombor 4. Boleh. Boleh? Boleh? Boleh. Kalau you kata boleh, dia memenuhi yang rules ketiga ni. Many cats own one cat. Boleh atau Bagi tidak? bukan kucing yang sama. Tak Kalau boleh dia lah. kucing yang sama lah. Sebab dia kata kucing yang sama. Tak dia boleh. kucing yang sama. Boleh atau tidak? Tak boleh lah. Tak. Jadi dia sama macam parent dengan child lah. Okey, parent tu hantar anak dia pergi klinik. Lepas tu you dah register anak ni. Jadi you dalam tu register anak ni, parent dia, bapa dia adalah kata Ahmad contoh. Lepas tu anak dia nama Abu contohlah Jadi Abu datang lagi sekali, boleh tak Abu ni, second time Abu ni, yang sama tau, budak yang sama. Lepas tu bapa dia Abdul pula, boleh? Tak boleh. Boleh. Itu dari segi parent of course tak boleh. Tapi ini saya kata dari segi kucing. Tapi ada juga kadang-kadang boleh. Boleh dia bila apa? Bila Comel tu dah ditukar hak penjagaan pada orang lain. Dah dijual ke apa kan. Tapi dalam kes kita ni, walaupun Comel yang sama, katakan kalau you nak masuk juga, tapi you akan create kod yang lain untuk dia. Ya. Jadi maksudnya nombor 3, yang nombor 4 ni Ali Comel tak boleh. Bila tak boleh sebab tu lah you punya rules hanya 2 je. Yang ketiga tu tak ada. Faham? Faham ya? Okey. Sekejap ya, saya ni dulu. Okay. Jadi nanti bila you buat, you akan cuba dapatkan data dia sekali. Data dia. Jadi bila data dia, jadi senang. Jadi you lebih faham. Bila ada data, dia lebih faham. Ya, macam nak edit. Tak boleh edit pula. Sekejap ya, saya nak edit dia. Kita guna sekejap. Ada punya pemadam. Tak boleh nak edit. Ali Pusi, okey. Pusikan. Tapi nanti masa you guna, you akan letak kod lah bagi plat numbers for this cat. Saya nak supaya you faham. Okay. Jadi bila you faham,
you boleh buat yang lain-lain. Jadi sekarang buat yang lain-lain. Jadi you dah boleh continue lah. Alamak, dah terpadam pula tadi. Tapi tak apalah. Tadi nanti ada terpadam Mana? Tak apalah. Yang ini tak sebab yang tanda-tanda tadi pun saya dah terpadam kan? Ya. Dah terpadam tak boleh undo kan? Boleh undo ke Telegram? Ini tak boleh. Rasa undo. Tak apa, kita pun nak tengok juga dalam Telegram boleh ke undo. Tak ada kot. Okay, tak apalah. Yang penting you faham Jadi sekarang you ada yang ada comel punya hantar ni. Cat owner, cat semua ni. Jadi you bahagikan. Lepas tu you buat business rule. Lepas tu you identify the attribute. Lepas tu you buat connectivities. Lepas tu you completekan ERD dia. Setiap satu activity. Lepas tu nanti you akan gabungkan jadi satu conceptual model. Okay, jadi makna by nanti dah lepas raya nanti cuti, you dah siap sampai conceptual lah. Dengan full attribute. Attribute dia you ambil yang selengkapnya lah. Macam owner ni mungkin you nak kena ada phone number, address, email ke kalau you nak lain-lain lah. Lepas tu yang macam produk ni pun you ada produk code, product name, product description, product price dan sebagainya. Okay. Alright. Dah Ada apa nak tanya? Yes. Jadi yang ini dah confirm lah. Sebab tu bila you tunjukkan kat saya nakkan dulu jadi senang saya nak explain. Yang beza kan dengan apa yang you buat sebelum ni kan? Ya. Tapi sekarang dah faham tak? Saya harap you faham. Faham, madam. Faham Okay, dah. Jadi nanti you bincang lah ni semua dengan bincang. Tapi yang macam kerja tadi buat sendiri. Buat sendiri, you buat dulu lepas tu bincang tak apa. Jangan buat kononnya nak buat sama tak. Macam tadi kan contoh. Kan mula saya kata buatlah satu tu tak boleh. Tapi sebab bila you tunjuk kat saya nampaklah masih ada yang kurang faham atau silap jadi buat dulu dan bincang. Lepas tu you bolehlah itulah proses pembelajaran. Alright, dah. Okay. Okay, madam.